Masih ingatkah dialog yang diungkapkan oleh kedua pelakon handalan yang berlakon dalam filem Madu 3 yang berbunyi, "Tipah, nasib baik awak di rumah orang, kalau tidak saya kerjakan awak," dan dibalasnya oleh Seniwati, "Hasnah, awak ingat saya batang pisang ya? Sebelum awak kerjakan saya korek biji mata awak." "Tipah, sedapnya dah dirampasnya suami kita, mata kita pula dia nak korek." "Hasnah, awak tak pandai jaga suami, itu sebab dia cari yang lain." Ingat lagi dialog tadi. Ya, dialog filem Madu 3 1964 yang diarahkan oleh syarikat besar Shaw Brothers antara dua orang isteri Encik Jamil, iaitu Latifah dan Hasnah. Latifah isteri pertama, manakala Hasnah isteri kedua. Dialog ini masih kuat melekat dalam ingatan para peminat filem-filem Melayu lama hingga kini. Dalam Madu 3, watak isteri pertama yang garang dilakonkan oleh Zahara Agus, manakala isteri kedua yang cantik dan manja dilakonkan oleh Jah Mahadi. Seniwati Sarimah Ahmad pula membawakan peranan isteri ketiga, sementara itu Jah Mahadi, atau nama sebenarnya Atijah Hadri, dilahirkan di Johor Bahru pada 1938. Namanya ditukar kepada Jah Mahadi oleh P. Ramlee apabila beliau dipilih berlakon dalam filem Madu 3. Mungkin ada yang tidak tahu, Jah Mahadi adalah isteri kepada pelakon legenda, Haji Mahadi. Mereka berpindah dari Johor Bahru ke Boon Teck Road, Singapura, tidak lama selepas berumah tangga. Boon Teck Road adalah kawasan tempat tinggal kebanyakan kaki tangan syarikat Malay Film Production, MFP, pelakon dan karyawan seni. Ketika di sinilah Jah mula terdedah dengan kehidupan orang filem, lantaran Haji Mahadi telah lama terlibat dalam bidang tersebut, dan beliau merupakan orang kepercayaan syarikat terbesar Shaw Brothers ketika itu. Haji Mahadi dan Jah sangat rapat dengan P. Ramlee. Pernah P. Ramlee berkata kepada Jah, "Kamu boleh jadi pelakon filem." Bagaimanapun Jah tidak memberikan perhatian kepada gurauan itu kerana tidak yakin beliau mampu berlakon, tetapi sudah ditakdirkan. Ketika mengarahkan filem Madu 3, P. Ramlee menghadapi masalah pelakon wanita untuk watak isteri kedua, manakala watak isteri pertama dan ketiga beliau sudah jumpa. Yang masih dalam pencarian ialah isteri kedua. Ketika itulah P. Ramlee teringat kepada Seniwati Jah. Lalu P. Ramlee memaklumkannya kepada Haji Mahadi. Haji Mahadi tidak berhalangan, asalkan isterinya itu bersetuju. P. Ramlee segera memanggil Jah ke studio dan menjalani ujian tes mengungkapkan dialog ujian ringkas. Ternyata Jah memang mempunyai bakat sebagai pelakon. Dan kemudian ternyata juga pemilihan Jah adalah keputusan yang paling tepat. Beliau berjaya membawakan wataknya dengan baik sekali. Selain Madu 3, Jah juga berlakon dalam filem Pusaka Pontianak 1965, Aksi Kucing 1966, Keranda Berdarah 1969, Musang Berjanggut, Jula-Juli Bintang 7 dan Puaka 1970. Walaupun hanya berlakon dalam beberapa buah filem sahaja, namun lakonan Jah meninggalkan kesan yang besar kepada penonton pada zaman itu. Apatah lagi Jah mempunyai wajah yang cantik serta suara yang lembut dan manja. Menariknya Jah mempunyai 6 orang anak dan hampir kesemua anak-anaknya mengikuti jejak langkahnya menjadi seorang pelakon dan pengarah yang terkenal mengikuti jejak langkah ayahnya. Beliau meninggal dunia pada 31 Mei 2001 di Johor Bahru akibat serangan angin ahmar, kencing manis dan darah tinggi. Ketika itu beliau berusia 63 tahun, hilanglah 2 butir mutiara dalam arena perfilman negara. Namun sumbangan dan jasa mereka akan dikenang sampai bila-bila. Mengimbas kembali nama sebenarnya Nurhajah binti Mahadi, meninggal dunia pada 31 Mei 2001 ketika beliau berumur 63. Jah berasal di Kampung Tampoi, Johor Bahru. Sebab kematian, beliau disahkan menghidap sakit kencing manis dan darah tinggi. Seniwati ini dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mahmudiyah, Johor Bahru. Di zaman era kegemilangannya, pekerjaannya pada ketika itu, iaitu seorang pelakon, penyanyi dan model. Beliau mula dikenali ramai dan menjadi rebutan para pengarah terkenal, lalu terkenal dalam sekelip mata, kerana peranannya dalam filem Madu 3. Untuk pengetahuan umum, Seniwati Jah Mahadi
bersara terus dari dunia seni, sebaik sahaja berakhirnya kegemilangan studio Jalan Ampas, kerana ketika itu studio diambang kemerosotan ekonomi yang teruk akibat perang yang melanda Singapura ketika itu, dan menjejaskan studio dan para pelakon. Lalu banyak pelakon terkenal berpindah ke Kuala Lumpur untuk meneruskan aktiviti lakonan, dan ada yang berniaga atau pulang ke kampung halaman masing-masing. Allahyarham tiada pilihan selain mengikut suami, pengarah Haji Mahdi, balik ke Johor Bahru, dan meneruskan kehidupan di sana, bersama dengan anak-anaknya. Di akhir hayatnya, beliau dimasukkan ke Hospital Tengku Ampuan Aminah, Johor Bahru pada 28 April dan keluar pada 11 Mei 2001. Keadaannya tenat dan mulai tidak boleh bercakap sejak seminggu, sebelum meninggal pada 31 Mei 2001. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mahmudiyah, Johor Bahru berdekatan pusara ibu dan bapanya.